Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat sekalian, tengah hari ini kita menyambung tafsir daripada surah Yasin bagi menggantikan pada minggu hadapan. Saya ada urusan, jadi kita ganti pada tengah hari ini. InsyaAllah hari minggu depan tak adalah. Sampai kepada ayat yang ke-12 daripada surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Ayat 12, 13 dan 14 daripada surah Yasin. Dalam ayat-ayat yang lepas daripada surah Yasin, yang terakhirnya kita telah melihat beberapa perumpamaan yang Allah Ta'ala buat kepada orang kafir, di mana Allah Ta'ala buat bandingannya, mereka yang sombong, mereka yang degil, enggan untuk menerima kebenaran yang datang daripada Allah Ta'ala ini, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini, bandingannya ialah seperti mereka yang dibelenggu kedua tangannya di tengkuk, sehingga menyebabkan pandangan mereka itu ke atas dan pandangan mereka terdengak. Maknanya mereka ini tidak boleh bergerak kepala mereka dan mata mereka dengan bebas. Tidak boleh berpaling ke arah kanan, kiri, ke belakang dan sebagainya, tetapi hanya memandang satu arah sahaja. Cukup payah bagi mereka untuk menggerakkan kepala itu. Itu suatu contoh. Artinya, orang yang sombong, degil ini, mereka tidak dapat melihat kebenaran dengan menggunakan akal yang Allah Ta'ala kurniakan, dan tidak dapat menggunakan panca indera mereka untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta menilai benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Juga Allah Ta'ala telah buat perbandingan terhadap mereka yang tamak dan gila kepada harta benda dan pangkat ini, sebagaimana orang yang tidak dapat melihat di hadapan mereka ini kerana ada tembok di hadapan mereka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Di belakang mereka, di hadapan mereka ada tembok yang menghalang, di belakangnya juga ada tembok yang menyebabkan mereka ini seolah-olah melalui laluan yang sempit, yang pandangan mata mereka ini tidak boleh melampaui tembok tersebut. Maka demikianlah orang yang mempunyai sifat tamak terhadap dunia, gila mereka kepada harta benda dan pangkat, seolah-olah mereka yang tidak dapat membebaskan pandangan mereka ini lebih daripada apa yang ada di hadapan mereka sahaja. Nampak dunia yang dekat ini sahaja, tak nampak tentang akhiratnya, tak nampak tentang
dosa pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, syurga dan neraka, balasan yang akan mereka hadapi, alam kubur yang akan mereka lalui. Kesemua perkara ini mereka tak nampak dengan sebab sifat tamak, gila mereka kepada pangkat, harta benda, kedudukan dan sebagainya. Itu yang bandingan Allah Ta'ala sebut dalam ayat 8 dan 9 daripada surah Yasin. Dan orang yang begini, kita baca dulu kesannya, sama sahaja kepada kamu wahai Muhammad, sama ada engkau beri peringatan ataupun tidak, mereka ini tidak dapat beriman. Sebab apa? Sebab mereka telah meletakkan dalam diri mereka itu tembok yang menghalang daripada menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang ini tidak boleh menerima peringatan dan amaran. Maka siapakah yang boleh menerima peringatan dan amaran daripada Nabi SAW yang membacakan Al-Quran ini? Orang yang boleh menerima peringatan ini ialah innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Orang ini, iaitu orang yang mengikut az-zikr, orang yang mengikut ajaran Al-Quran, wa khasyar rahman, dan dia takut kepada Ar-Rahman, Allah Ta'ala, ketika dia tidak melihat Allah Ta'ala dan ketika dia tidak dilihat oleh orang lain. Orang ini, orang yang takut kepada Allah, orang yang mengikut Al-Quran. Ini saja yang sebarang peringatan dan amaran boleh beri kesan, manfaat kepadanya. Orang yang seperti ini Allah Ta'ala kata fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Engkau berilah kabar gembira kepadanya dengan keampunan daripada Allah dan juga pahala yang besar. Itu ayat yang kita baca dahulu. Kemudian dalam ayat yang ke-12, sebelum daripada itu, sebab turun ayat 1 sehingga 10, Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW pernah membaca suatu ayat dalam sujudnya, kemudian Nabi menguatkan bacaan tersebut dalam sujud, sehingga orang-orang Quraisy merasa sakit hati dan merasa terganggu dengan sebab kuatnya bacaan yang dibaca oleh Nabi dalam sujud tersebut. Sehingga orang Quraisy ini bangun nak terkam kepada Nabi SAW. Tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di tengkok. Duduk begitu. Dia nak pergi terkam kepada Nabi, tapi tak dapat. Tangan tu tiba-tiba berada di tengkuk. Dan mereka menjadi buta, tidak dapat melihat. Sama ada buta itu memang buta sungguh, ataupun pandangan mereka itu ditutup, diselaputi oleh sesuatu perkara sehingga mereka tak nampak. Lalu mereka ini datang kepada Nabi SAW. Mereka berkata, orang-orang Quraisy ini berkata, nunsyidukallah warrahim ya Muhammad, kami pohon kepadamu rahmat daripada Allah Ta'ala. Tolong pohon berdoa kepada Allah Ta'ala supaya beri rahmat, beri kasihan belas kepada kami wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW berdoa sehingga hilanglah daripada mereka itu belenggu yang ada, tangan mereka yang terbelenggu pada tengkuk itu sudah boleh dirungkaikan balik, dan pandangan mata mereka pun boleh tengok balik. Lalu turunlah ayat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, sampailah kepada ayat yang ke-10. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sahaja bagi kamu, sama sahaja ke atas mereka ini, sama ada engkau beri peringatan ataupun tidak, kerana mereka ini telah meletak ke dalam hati mereka sifat sombong, takabur, penghalang daripada menerima kebenaran, maka ajaran Quran ini tak dapat beri manfaat kepada mereka. Itu sebab turun ayat 1 sehingga ayat yang ke-10 daripada surah Yasin. Kemudian dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala menyebut inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Ayat ini turun sebagaimana kata Abi Sa'id Al-Khudri, Bani Salamah dia duduk agak jauh daripada bandar Madinah. Lalu mereka ni ingin pindah dekat dengan masjid, kerana jauh daripada masjid Nabi. Lalu mereka rasa nak pindah dekat dengan masjid Nabi. Lalu turun ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati dan kami tulis
apa yang mereka kerjakan, perkataan mereka, perbuatan mereka, wa atharuhum, dan kesan-kesan peninggalan mereka. Maksudnya tapak kaki mereka, perjalanan mereka daripada rumah mereka, kampung mereka ke masjid Nabi walaupun jauh, maka perkara itu ditulis. Perkara itu ditulis. Lalu bila ayat ini turun, Nabi SAW sebut kepada Bani Salamah ini, Nabi kata, inna atharakum tuktab fala tantaqilu. Sesungguhnya kesan-kesan amalan kamu ditulis, maka janganlah kamu berpindah. Jadi walaupun kamu duduk agak jauh daripada masjid Nabi, setiap kali nak pergi terpaksa berjalan kaki ataupun kena jauh sedikit, tapi perjalanan kamu itu ditulis oleh Allah Ta'ala. Berapa langkah, berapa kaki kamu langkah ke masjid ditulis, berapa kaki unta melangkah ditulis, berapa kali pusingan roda berpusing maka ditulis, berapa kali kamu isi minyak maka ditulis. Semakin mahal minyak maka semakin banyak pahala kamu, kan? Betul lah kot, ya. Semakin mahal kamu menuang, semakin banyak kamu tuang isi dalam tangki kamu itu, maknanya semakin banyak pahala kamu dapat. Ya, kalau nak lihat dalam konteks itulah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, kata, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, dan kami tulis apa yang mereka lakukan. Ayat ini menyebut kepada kita bahawa kamilah yang berkuasa secara mutlak untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maknanya kalau orang itu dah mati, tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidupkan balik. Sebab orang Quraisy mereka ni rasa pelik, macam mana tulang temulang yang sudah reput menjadi seperti pasir, menjadi seperti debu, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bangkitkan balik, supaya macam ini. Dalam ayat yang banyak, sama ada dalam surah Yasin ataupun dalam surah-surah yang lain pun, ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, kata kalau Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia ini daripada langsung tidak ada kepada ada, maka yang telah ada ini kalau nak dibangkitkan balik untuk kali kedua, bukanlah satu perkara yang payah. Dan kejadian langit, bumi, matahari, planet-planet yang lebih besar daripada kamu, itu sebenarnya lebih payah lagi. Maka tidaklah menjadi satu perkara yang pelik bagi Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, iaitu kami catatkan apa yang telah kamu tinggalkan. Sama ada amal yang baik ataupun amal yang jahat. Di mana amal baik yang dilakukan oleh manusia ataupun amal jahat yang dilakukan oleh manusia ini, dia tidak akan hilang begitu sahaja, melainkan setiap apa yang telah kita lakukan ini ada di dalam catatan malaikat, sama ada raqib yang menulisnya ataupun malaikat atid yang menulisnya. Dan perkara ini disimpan dengan baik oleh malaikat ini. Failnya tidak di-delete, tidak dimasuki oleh mana-mana virus, tersimpan begitu dalam hard disk dia sehinggalah sampai ke hari kiamat kelak. Cuma kalau fail itu di-delete masa bila? Kalau ada taubat daripada manusia itu terhadap amal jahatnya, itu fail itu di-delete. Tapi kalau tidak, maka dia akan kekal demikian sehinggalah Allah Ta'ala buka balik semua fail-fail itu pada hari akhirat kelak, tersimpan dengan baik. Wa atharuhum, athar iaitu kesan perbuatan mereka, sama ada kesan itu kesan baik ataupun kesan jahat. Kami juga tulis perkara ini. Kalau baik maka ditulis baik, kalau jahat ditulis sebagai jahat. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'a, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqussa min awzarihim syai'a. Nabi kata, sesiapa yang menunjukkan suatu sunnah, suatu perjalanan, mengadakan suatu perkara dalam Islam ini, perkara yang baik, satu perjalanan yang baik, nescaya baginya pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya selepas daripadanya tanpa kurang sedikit pun pahala mereka itu. Dia yang dapat
orang lain pun dapat juga. Maksudnya kalau dia buat satu sunnah, kita ambil satu contoh misalnya, katalah pada waktu ini misalnya diadakan kuliah. Siapa yang create adalah seorang itu, dia yang mulakan program ini. Ya, dia tak ada sama ada dia dah berhenti kerja ke, ataupun dia meninggal ke, ataupun dia pindah ke tempat lain. Tapi program yang pernah dia create itu orang yang ambil alih, dan program itu terus berjalan selama beberapa tahun. Maka seramai mana orang yang datang belajar, mendengar daripada majlis ilmu itu, orang yang datang itu dapat pahalanya, dan dia yang mula-mula create program itu pun dapat pahala juga. Itu makna dia. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau seseorang yang create benda yang tak baik, dia yang memulakan program anugerah itu misalnya, datang daripada idea dia, dan kemudian dia tak ada pun, dia mati ke, dia dah pencen, lalu diikuti oleh orang-orang yang selepas daripadanya, maka dia juga mempunyai saham dalam perkara tersebut. Jadi kalau kita buat perkara itu perkara yang baik, maka kita dapat sahamnya itu sampai kepada kita. Kalau apa yang dia buat itu perkara yang tidak baik, perkara yang jahat, maka sahamnya juga sampai kepada kita walaupun selepas daripada kita mati. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu perkara, kita kena fikir 1000 kali sebelum daripada kita buat sesuatu. Perkara ini akan diikuti oleh orang ramai dengan cara yang baik ataupun tidak. Sebab kesannya cukup besar. Sebab itu apabila Qabil dan Habil berlaku pembunuhan di antara keduanya, maka Nabi SAW mengatakan, setiap darah yang tumpah, pembunuhan yang berlaku dalam sejarah manusia ini berlaku selepas daripada Qabil dan Habil, maka orang yang membunuh, siapa yang bunuh siapa tu, dalam kes adik-beradik ini, Qabil dan Habil ini, si pembunuh itu dia ada saham menanggung dosanya terhadap perbuatan, kerana asalnya dia yang melakukan perkara tersebut. Jadi pendek kata, bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami yang menghidupkan orang yang mati dan kami tulis apa yang mereka lakukan, perkataan mereka, perbuatan mereka, wa atharahum, dan kesan-kesan daripada apa yang mereka buat. Dia ilmu IT ada, tapi apa benda dia buat, dia create laman web recah misalnya. Berapa ramai yang akses kepada laman web itu, maka dia pun ada saham contohnya, dalam bentuk yang macam itu, bentuk canggih sekarang. Ataupun ikutlah apa benda saja bentuknya, kalau seseorang itu buat sesuatu perkara yang baik, maka sahamnya tetap ada untuk diri dia dan untuk orang itu, orang yang buat benda baik. Dan begitulah sebaliknya, kalau benda yang tidak baik pun demikian juga. Jadi kita boleh fikirlah apa benda yang kita nak buat sebenarnya, kerana perkara ini ada. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tadi itu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan sesiapa yang membuat satu sunnah ataupun satu perjalanan dalam Islam ini perkara yang buruk, yang dilarang oleh Allah, nescaya baginya dosanya dan dosa orang yang beramal dengannya selepas daripada itu, tanpa kurang sedikit pun daripada dosa mereka. Maknanya sahamnya itu ada juga. Walaupun dalam ayat yang lain menyebut la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Itu dari segi asas. Dari segi asasnya orang lain tidak memikul dosa orang lain. Sebab ada pemimpin Quraisy masa zaman Nabi SAW, dia kata, ukfur bi Muhammad wa alayya wizruha, kamu kufurlah dengan Muhammad dan dosanya saya yang tanggung. Biar dosa itu saya tanggung. Kamu kufur dengan Muhammad dan dosanya saya tanggung. Lalu turun ayat itu mengatakan orang lain tidak memikul dosa orang lain. Tapi itu dalam konteks asasnya, maknanya pahala dosa asalnya masing-masing tanggung. Tapi dalam perkara menunjukkan suatu perkara sehingga diikuti oleh orang lain, maka ayat ini dan juga hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa manusia ini juga ada sahamnya yang tertentu dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan. Macam kita sebut tadi, kalau dia yang memulakan satu perkara baik, lalu perkara itu diikuti, maka pahalanya berterusan untuk orang tersebut. Dan demikianlah juga kalau perkara yang tidak baik. Itu dalam ayat yang ke-12. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Taala kata, dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab, iaitu ibu suratan yang jelas nyata.
catat ini ada setengah ulama mengatakan bukan semua perkataan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini dicatat dalam diary baik, diary buruk dia, tidak. Tapi apa yang baik dan buruk sahaja. Kalau macam dia makan ataupun ayat dia kata saya nak makan roti canai, itu tulis ke tak? Rokib Atik tulis tak? Ada yang kata tidak tulis. Kalau dia kata saya nak pakai baju warna hijau hari ini, itu tidak ditulis. Kalau dia kata saya nak pergi dengan kereta, itu tak termasuk dalam pahala dan dosa. Benda itu tidak dicatat oleh Raqib dan Atik. Tapi yang dicatat misalnya saya nak mencuri, ataupun saya begini, perkataan yang baik, perkataan yang buruk, amalan yang baik, amalan yang buruk, itu yang ada dalam suratan amalan itu. Sebab kalau nak catat daripada baligh sampai ke mati, banyak mana hak dia buat. Hak dia dia pakai baju macam ni pun dicatat dalam suratan amalan misalnya, ataupun dia disebut, dia kata mana file, waktu pun dicatat juga. Hari ni mesyuarat bincang apa, takkan nak tulis juga. Ada ulama yang mengatakan itu tidak dicatat. Mereka perkara-perkara yang ada, kita kata dari segi baik dan buruk, pahala dan sebagainya, itu malaikat yang lebih mengetahui apa yang nak dicatat. Dan barangkali kita pun tak boleh nak bayang macam mana buku rekod yang ada kepada malaikat ini. Tak boleh nak bayang sebab dia alam yang asing daripada alam maddi, alam manusia ini, dia berbeza. Dulu, kalau zaman-zaman dulu bila orang kata kita boleh mendengar suara kita sendiri, orang mungkin tidak percaya macam mana. Tapi dengan teknologi yang ada, dengan bentuk rakaman suara yang kita boleh buat, kita sendiri yang bercakap, sebentar lagi kita boleh dengar suara kita balik. Kita sendiri boleh melihat gambar kita melalui kamera, gambar yang kita ambil. Orang dulu tak tahu tentang perkara ini di zaman Nabi SAW dan selepas daripada itu. Tapi teknologi yang Allah Ta'ala beri, itu yang kita mampu. Maka apa yang ada kepada malaikat, bentuk simpanan rekod itu, tentulah lebih canggih daripada apa yang kita fikirkan. Tapi yang penting Allah Ta'ala sebut, mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua perkara, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan, itu kami catat satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata, berada pada malaikat Raqib dan Atik tersebut, ataupun dipelihara di Lauh Mahfuz. Umul kitab itu dengan makna Lauh Mahfuz, yang ditulis semua perkara yang ada di situ. Juga bermakna demikian. Kita berhenti di sini sebab kita nanti akan masuk dengan suatu kisah yang menceritakan tentang Nabi dan Rasul yang dihantar ke suatu kampung, didustakan Rasul tersebut. InsyaAllah kita akan melihat minggu depan, tak ada insyaAllah 2 minggu lagi. Setakat ini saja dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.